Itu sebab salah satu ciri selain daripada kita ada tapisan keselamatan, tapisan SPRM, tapisan pihak lembaga hasil dalam negeri, tapisan pihak insolvensi, tapisan sampai ke pejabat agama pun kita nak pastikan YB daripada UMNO PN ni tak ada yang gagal untuk membayar nafkah kepada anak-anak dan sebagainya. Kita pastikan kalau dia gagal membayar nafkah kepada anak-anak, macam mana dia nak jaga rakyat, tuan-tuan? Bila kita pilih itu sudah pasti dia boleh jaga keluarga dia, dia ada pendapatan yang cukup untuk keluarga dia, maka apa yang dia dapat allowance, begitu juga gaji sebagai wakil rakyat ni, dia dapat sumbangkan balik kepada rakyat. Bukan dia mengharapkan duit gaji bulanan tu untuk dia survive. Ini sebahagian besar daripada calon-calon yang dinamakan oleh pemimpin Barisan Nasional. Saudara, itu sebabnya kalau ada lah orang macam Syahidan Kassim, kita lihat apa yang dia tak dapat ketika dia menjadi ahli parlimen. Dah pernah merasa jadi menteri besar, dah pernah merasa jadi menteri, walaupun dia orang Perlis, tapi pernah sampai ke tahap jadi menteri wilayah persekutuan. Sebelum tu jadi menteri JPM, macam-macam. Tetapi baru sekali, tuan-tuan, baru sekali saudara, dia tidak dicalonkan. Hari ini mengambil keputusan nak bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Jadi bagi saya saudara, tindakan parti tidak mencalonkan dia sebagai ahli parlimen Arau mewakili Barisan Nasional sangat tepat. Sangat tepat, kerana dia tidak ada kesetiaan kepada parti. Sama juga kalau Tan Sri Anwar Musa mengambil keputusan untuk bertanding di Ketereh mewakili Perikatan Nasional. Itu hak dia. Itu hak dia. Dan sangat tepat, walaupun Tan Sri Anwar Musa ni usia dia 31 tahun dan diangkat, tuan-tuan, menjadi ketua bahagian, menjadi menteri. Berapa lama dia merasai nikmat, tetapi baru sekali dia tidak dicalonkan terus. Dia nak bertanding atas tiket parti lain, nak menentang UMNO, nak membenamkan calon daripada Barisan Nasional. Ketua puteri dia sendiri, sepatutnya dia tidak bertanding, dia membantu ketua puteri dia. Duit yang dia dah kumpulkan selama hari ini, bantu jentera Barisan Nasional. Tetapi malangnya ini, tuan-tuan, gagal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan parti. Saudara, saya rasa itu antara benda-benda yang saya nak sentuh, dan saya harap sekiranya ada di antara pemimpin-pemimpin daripada kawasan kita yang melakukan sabotaj kepada calon-calon yang dipilih oleh parti untuk mewakili Barisan Nasional, tolong kalau boleh rakam, kalau boleh kalau dia bercakap ataupun dia menghasut untuk memboikot calon-calon tertentu, tolong dapatkan bukti dan hantar ke jawatan kuasa disiplin parti. Kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak hantar ke jawatan kuasa disiplin parti, boleh hubungi kami. Ambil lah, boleh beritahu kat nombor WhatsApp ni 0113954044. Hantar kat sini. Kalau ada bukti-bukti dan sebagainya, kita boleh tolong salurkan kepada jawatan kuasa disiplin parti. Kita nak pastikan orang yang khianat, orang yang boikot calon-calon Barisan Nasional ini diambil tindakan segera, supaya mereka ini tidak mendapat tempat dalam pemilihan UMNO yang akan berlaku dalam tempoh 6 bulan selepas kita mengadakan pemilihan pilihan raya pada 19 hari bulan November ini, insyaAllah. Okey, silakan. Tok, Syahidan juga kata, Tok, Presiden diibaratkan membuat perbuatan sumbang letak calon perecut di grid dan padang besar. Sebenarnya yang sumbang ni, Syahidan, ialah bila dia mencabul seorang budak. Budak-budak pun dia cabul. Yang ini yang sumbang.
Sepatutnya sebagai pemimpin, sebagai orang Islam, pergi mana pun dia tak tinggal songkok dia, perangai buruk macam ni tak sepatutnya, tak sepatutnya diamalkan. Ini yang betul sumbang. Kalau misalnya Presiden Parti memutuskan orang-orang penting, Ketua Puteri UMNO tak penting ke? Kalau dia bertanding di Pandan, Pandan kita tahu dia Ketua Puteri UMNO, tapi Pandan ialah kawasan yang kita biasa, kawasan tradisi yang kita berikan kepada MCA. Takkan kita nak ambil hak MCA, kita nak bagi kepada Ketua Puteri kita. Maka kita terpaksa hantar dia, walaupun pada hakikat dia hanya menyukarkan Ketua Puteri kita untuk servis. Dia kena pergi jauh untuk servis kawasan ni. Tapi dia pergi juga, parti hantar dia taat dengan keputusan parti, dia pergi, dia hantar pergi ke Padang Besar. Begitu juga dengan Dr. Ashraf Wajidi, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam peperangan ni kita kena ada banyak jenis manusia. Kita kena ada orang yang boleh menarik minat orang muda. Kita kena faham, anak muda yang berusia 18 tahun hingga ke 39 tahun ni, kali ni yang mengundi 10 juta orang. 10 juta lebih orang. Kalau Ketua Pemuda UMNO sendiri tidak ada tempat yang selesa, yang selamat, macam mana? Macam mana? Itu sebab kita minta supaya UMNO bahagian ni berlapang dada. Kalau mereka ada calon-calon yang hebat, calon tempatan, sudah pastilah kawasan itu tidak dipertimbangkan. Tetapi contoh macam kawasan Greek, dulu ada YB Hasbullah, YB ni meninggal dunia, ketua bahagian meninggal dunia. Di situ ada ruang untuk diberikan peluang kepada Ketua Pemuda UMNO bertanding di situ. Ini kita kena faham. Kalau kita nak berperang, kita kena pastikan bahawa kita ada panglima perang kita. Kita kena ada juru cakap kita. Kita kena ada orang yang boleh menarik orang muda. Kita kena ada orang yang pakar ekonomi. Kita kena ada orang yang boleh membetulkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara jiran ataupun masyarakat antarabangsa. Kita kena ada pelbagai bentuk pakar, supaya ianya dapat membolehkan selepas pilihan raya kita ada satu pasukan yang mantap. Dr. Ashraf ni saudara, dia 2 kali bertanding. Dia kebetulan dia lahir di negeri Kelantan yang kita tahu, satu kawasan yang mana merupakan kubu kuat kepada PAS. Kadang-kadang bila dia tokoh yang hebat, tokoh yang bagus, tapi kawasan yang dia bertanding ni orang kerat 18 pun PAS. Jadi bertanding walaupun ada tokoh yang bagus, tetapi kawasan tu kubu kuat PAS, macam mana dia nak menang? Dia pernah jadi senator. Senator ni maksimum 2 penggal dia, tuan-tuan. 3 tahun, 3 tahun. Dan Dr. Ashraf dah fully utilized 2 penggal ni. Jadi dia tak boleh jadi senator. Jadi takkan Ketua Pemuda UMNO nak bertanding di kawasan yang berisiko dia kalah sekali lagi. Ini kena faham. Ini kita kena faham. Ada kalanya kita kena letakkan, contoh macam kita punya naib ketua pemuda, ketua perangan kita, takkan nak letak di Kuala Langat lagi. Sudah pastilah kita kena letak di tempat yang lebih selamat, macam di Alur Raja. Ini kita kena faham kenapa keputusan-keputusan ini dibuat oleh Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional dengan pandangan nasihat daripada kawan-kawan yang lain. Ini kena faham. Okey, ada lagi? Atuk, saya dah minta satu lagi tu. Saya minta maaf lah, saya punya running nose ni tak selesai. Semalam kat bahagian Datuk pun suara ada sikit gangguan. Hari ni nasib baik lah tak ada ceramah. Saya harap besok by tomorrow saya punya apa ni dipanggil ni, sesama ni boleh beransur pulih, InsyaAllah. Itu. Okey. Saya dan suruh Presiden letak jawatan kalau BN nak menang, dia kata. Ya. Siapa juga yang digugurkan sebagai calon sudah pasti akan mengeluarkan kata-kata yang macam-macam kalau mereka ini tidak berjiwa besar, tuan-tuan. Saya harap anak-anak muda yang akan mewarisi kepimpinan UMNO
kena belajar melalui kesilapan kita yang lepas. Akibat daripada sabotaj parti, kita ingat kita nak sabotaj orang yang dapat calon yang kita tak dapat, yang pemimpin yang kita dukung tak dapat. Tetapi akibat daripada kita sabotaj calon-calon yang kita tak gemar ni kerana pemimpin kita tak dapat, apa jadi dengan kita pada tahun 2018? Kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, semua orang berada. Saya nak beritahu dengan Syahidan Kasim, Anwar Musa, mereka berdua ni ada kes mahkamah. Jangan lupa, mereka mungkin diselamatkan oleh Mahathir ketika Mahathir memerlukan mereka. Mereka mungkin diselamatkan oleh Muhyiddin ketika Muhyiddin memerlukan mereka. Tetapi akibat daripada, contohnya lah, contoh ni saya bagi contoh, kalaulah Syahidan dan Anwar Musa, tuan-tuan, disabotaj calon yang diletakkan oleh Barisan Nasional di Arau dan Ketereng umpamanya. Akibat daripada sabotaj ini, Barisan Nasional tidak cukup kerusi untuk membentuk kerajaan dan akhirnya Pakatan Harapan memerintah. Saya nak tanya dengan tuan-tuan lah, Pakatan Harapan ni suka ke dekat Syahidan Kasim? Pakatan Harapan ni, saudara, suka ke dekat Anwar Musa? Tuan-tuan, Pakatan Harapan tak lupa peranan Anwar Musa dalam perundingan dengan Tun Dr. Mahathir. Pakatan Harapan tak lupa kerana peranan Anwar Musa juga menyebabkan mereka hilang kuasa bila membentuk kerajaan bersama dengan Muhyiddin akibat daripada langkah Sheraton. Agak-agak tuan-tuan, bila dia ada kuasa, tuan-tuan, dia balas dendam tak? Anwar Musa akan kena juga. Jangan lupa dulu Anwar Musa, dia nak pergi rasmi masjid dia di selatan Thailand, dah tak boleh pergi. Dah kena block dengan immigration. Cari jalan juga. Last kali Latifah Koya kata no way, tak boleh keluar. Hanya selepas dia buat kerja Kongres Maruah Melayu tu, bantu untuk kerjasama dengan Mahathir, barulah lepas tu dia boleh pergi makan angin luar negara dengan isteri dia. Jangan lupa tu. Sama juga dengan Syahidan Kasim. Tak ada jaminan kalau Pakatan Harapan memerintah, kamu tidak akan didakwa balik. Jangan lupa. Jangan lupa benda tu. Itu sebabnya fikir panjang. Hari ni duit yang kamu ada tu, kamu pergilah spend. Kalau boleh cuti luar negara, pergilah cuti luar negara. Kalau tak nak bantu parti pun. Tapi jangan khianat parti. Jangan khianat parti. Kerana bila kamu khianat parti, Pakatan Harapan memerintah, apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan menjadi kerajaan, pendakwaan terpilih, pendakwaan bermotifkan politik, pendakwaan yang berniat jahat, semua akan berlaku balik. Mereka akan amalkan balik. Dia akan tukar jabatan peguam negara, dia letak peguam dia. Dia akan tukar ketua hakim negara, letak orang dia. Lagipun sekarang pun masih lagi orang dia, orang yang dilantik oleh Mahathir. Jangan lupa ni tuan-tuan, dia akan letak ketua pengarah SPRM orang dia. Dia akan letak ketua polis negara orang dia. Last kali rule of law akan bertukar menjadi law of the jungle. Benda yang sama akan berlaku seperti mana berlaku 22 bulan dan 18 bulan zaman Pakatan Harapan dan juga zaman Perikatan Nasional 18 bulan. Nak tengok benda ni berlaku? Kalau nak ambil risiko, silakan. Tak ada siapa menghalangnya. Tak ada siapa menghalangnya.